Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master Shiro. Bagi yang masih baru dengan channel saya, sila subscribe channel saya kerana saya akan berkongsi pelbagai tutorial yang akan membantu anda dalam pelbagai bidang. Okey, stay tune dalam channel saya. Sebelum itu, bagi anda yang belum subscribe channel saya, sila tekan subscribe dan juga tekan loceng untuk mendapat notifikasi video-video saya yang baru. Kalau takut nanti kadang-kadang saya ni pelupa. Bila pelupa, bila orang tanya, saya tak dapat jawab. So, tidak ramai yang bertanya, hanya 2 orang tanya. Dia kata macam mana nak bagi FB Live kita menarik. Dan kenapa kita kena buat FB Live? So, bagi saya jawapannya adalah kepada orang yang berniaga ataupun siapa yang nak branding tu medium yang dapat membantu kita. Okey, sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kasih sayang daripada saya, Master Shiro. Saya seperti biasa, saya di rumah. Okey, hari ni alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkongsi sedikit tema santai lebih kurang dalam 15 minit macam tu untuk kita ambil tips sedikit jika anda ada buat perniagaan ataupun nak brandingkan diri ataupun apa saja. Okey, apa kepentingan mungkin anda nak sampaikan sesuatu benda yang baik ataupun nak berdakwah ataupun nak bagi motivasi yang menggunakan channel menggunakan FB Live. Peduli orang tak tengok. Kadang-kadang yang ramai tu yang beritahu kat saya pun dia kata, tuan saya buat FB Live orang tak tengok. Macam saya sekarang pun pagi ni saya buat tiba-tiba pun tak ada orang tengok ramai, tetapi ada yang tengok. Ada yang tengok dan left kita punya FB Live. Tidak ada masalah, jangan kecil hati. Yang penting kita just buat saja. Bila kita buat FB Live ni akan membantu kita untuk belajar untuk melatih diri kita untuk menjadi seorang yakin untuk berhadapan dengan orang. Apabila kita selalu buat FB Live, tidaklah selalu kita buat dalam seminggu 2-3 kali, ianya adalah satu latihan untuk kita berhadapan dengan kamera, iaitu kamera tu orang sebenarnya. Okey, maknanya kalau kata kita tidak dapat bercakap depan orang ramai, okey, kita tidak dapat bercakap depan orang ramai, kita boleh bercakap depan kamera FB Live. Sebab apa? Live, nama pun live. Jika anda salah bercakap kat sini, ianya akan terus di-quote oleh orang. Tak boleh edit lagi dah. Tak boleh edit. Kecuali kalau anda melakukan rakaman untuk YouTube, anda boleh edit. Salah cakap boleh edit. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Okey, alhamdulillah minggu ni banyak boleh buat duit. Alhamdulillah, saya doa. Okey. So, itulah pentingnya FB Live ni. Anda kena tahu cara-cara yang tip yang asas je lah. Pagi ni saya bagi tip asas saja. Saya mungkin bagi dalam 3, 4, 5 tips asas macam mana nak buat FB Live yang menarik. Walaupun saya tak pernah bagi tips ni dalam FB saya. Di dalam talk saya jarang bagi tentang FB Live. Tapi dalam khusus bengkel-bengkel yang saya buat tentang e-book semua, kadang-kadang saya minta peserta untuk buat FB Live. Kenapa? Sebab FB Live ni merupakan salah satu cara untuk melatih. 10 tahun yang lalu, macam mana saya melatih saya punya trainer-trainer dalam bidang marketing. Okey, apa yang kita buat, macam zaman tu tak ada FB lagi, FB Live semua tak ada lagi. So macam mana kita latih? Yang mana yang penakut nak bercakap kat depan orang, nak sampaikan tentang produk, apa kita buat? Kita bawa diorang pergi karaoke. Bagi pergi karaoke, bagi dia orang nyanyi. Yang takut pegang mic untuk menyanyi, kita pergi menyanyi. Kenapa? Untuk bagi keyakinan. Apabila kita yakin bercakap, automatik kita juga akan yakin untuk menulis iklan, untuk share pengetahuan kita, untuk share motivasi, untuk share perniagaan kita, apa saja. Tapi kalau kata kita nak bercakap macam ni pun kita tidak berani, bagaimana kita nak buat apa saja perniagaan? Nak buat copywriting pun akan takut, nak buat storytelling pun akan takut, walaupun tulis. Apabila kita berani bercakap di hadapan kamera macam ni, okey, semua orang tengok, 5 orang tengok, 10 orang tengok, tapi maksudnya ada orang tengok, ada orang menonton. You cakap salah, orang akan quote terus. You cakap benda yang salah, orang akan ambil, orang akan sebarkan, orang akan viralkan. Kalau you cakap benda yang bagus, alhamdulillah. Kalau you cakap benda yang tak bagus, boleh kena saman. So, pertama, okey, kenapa kita kena buat FB Live? Satu, you nak jadi influencer, you nak jadi influence orang. Okey, you nak attract orang. Kedua adalah kenapa you nak kena
Tuan boleh bagi tip cara buat FB Live untuk orang introvert. Okey, orang pemalu. Okey, ini saya nak bagi ni. Ini saya nak bagi ni. Sebab soalan tu itu yang dua orang kawan saya tanya. Sebab mereka ni seorang yang pemalu kan. So saya pun buatlah video ni pagi ni. Alright. So soalan yang sama. Ni orang ketiga lah. Sazal ni orang ketiga yang tanya. Okey. Alright. So pertama kita kena faham dulu kenapa kena buat FB Live. FB Live ni dia akan bantu kita, macam saya cakap tadi. FB Live untuk bantu kita untuk melatih kita sebagai seorang jangan pemalu. FB Live perlu ada small depan kamera. Tuan Syirul, untuk FB Live perlu ada small depan kamera. Perlu ada small depan kamera. Apa maksud Kak Faziah? Kak Faziah boleh bagi maksud tak, Kak Haji? Bagi saya masuk sikit apa small tu. Nanti lagi saya akan jawab Okay. Alright. So yang kedua, kita buat FB Live adalah untuk influence orang. So apabila kita influence orang, walaupun tergagap-gagap mula-mula pun tak apa. Sebab orang akan mula melihat kita. Apabila kita berani bercakap, orang akan start tengok kita. Dulu Ali ni, aku kat sekolah tengok je pendiam. Dulu Ali ni pemalu. Dulu Ali ni selalu kena bully. Tapi hari ni Ali ni dia jual produk, entah apa-apa punya produk harga RM5, tapi dia berubah. Dia berani bercakap depan kamera. So dari situ, kita akan start create the follower. Tuan-tuan dan puan, kita nak create follower ni bukan sehari. Kita nak create follower, nak branding nama kita, bukan sehari 2 hari tau. Siti Nurhaliza pun dapat Datuk Seri pun. Saya rasa dia lahir tahun 79. Dia start menyanyi tahun 90-an. Ya, betul. Okay. Kita nak buat live ni. Kalau kata jadi orang macam saya ni mungkin selalunya impromptu. Manusia ni dia jadi adalah orang yang impromptu. Macam mana jadi impromptu? Beli e-book daripada siapa nama Kak Ramlah? Tuan apa yang buat e-book? Tuan Yusri kita buat e-book tentang impromptu. Cara kita bercakap terus. Bagi sebantar ranting, bagi sebatang pen, dia boleh bercakap tentang pen ni. Ini waktu saya buat sale, waktu saya belajar dengan Citibank pada tahun 2004 dulu. Lepas saya graduate, saya jadi executive Citibank. Dia bagi saya satu pen, saya bercakap terus macam mana nak jual that pen. So saya pun terus diterima sebagai executive special segment team. Okey, anak Melayu yang diterima di kalangan bangsa lain. Saya terima kerana saya menjual sebatang pen je di hadapan manager saya. Okey, tu kenangan saya lah. So kalau kata kita beginner yang masih tidak boleh buat impromptu, bercakap impromptu macam saya ni, okey, kita perlu ada small note. Okey, ada small note. Walaupun saya boleh bercakap macam ni, tapi saya pun ada small note. Saya boleh tunjukkan bukti saya ada small note. Bukan small, big note. Saya ada buku merah saya. Buku merah saya ni memang anak saya selalu conteng. Sebab dalam ni note-note saya untuk saya bercakap untuk FB Live. Kenapa? Sebab setiap orang walaupun dia hebat bercakap impromptu, mereka masih memerlukan note. Okey, nota. Kita punya tajuk cerita tidak terpesong ataupun tidak lari daripada apa yang kita nak fokuskan. Okey, itu tipsnya. Okey, saya menjawab Kak Fazia. Kita kena ada small note, poin-poin yang hendak dipresent, poin-poin supaya kita ada poin lain yang kita nak pergi ke video kita yang akan datang. Maknanya kita kena bezakan apa. Macam hari ni saya nak buat tip, tajuk saya apa tadi? Tip saya adalah tip asas untuk buat FB Live yang menarik. So saya akan cerita macam mana buat FB Live menarik je. Saya tak akan cerita tentang YouTube. Saya tidak akan cerita tentang buat e-book. Saya tak akan cerita. Okey. So now yang ketiga adalah kenapa kita kena buat FB Live. Okey, FB Live ni juga untuk kita pasarkan diri kita. Tadi kita jadi influencer, kita jadi influence orang. Now kita nak pasarkan diri kita. Nak pasarkan diri kita secara percuma. Siapa lagi nak pasarkan diri kita kalau bukan kita nak pasarkan diri kita? Okey, so kita kena pasarkan diri kita. So hari ni saya nak share. Nak pergi kerja. Okey, kerja hari ni squad. Okey, tak apa squad. Okey, nanti boleh tengok kemudian squad Okey, take care. Kerja elok. Okey. Alright. So hari ni saya nak share macam mana kita nak buat FB Live yang menarik. Okey, yang menarik. Ini daripada pemerhatian saya dan apa yang saya baca dan apa yang saya tanya orang-orang yang biasa buat FB Live. Okey. Pertama sekali, kita cakap kena lancar. Sebab tu tadi bila Kak Faziah tanya perlukan note poin-poin yang hendak dipresent adalah penting. Supaya kita punya cakap perlu lancar. So saya berharap lepas ni cuba tuan-tuan puan-puan tengok balik video saya berapa kali saya sebut tolong kira. Kalau lebih daripada 10 kali dalam masa 1 minit, maksudnya saya masih belum lagi boleh bercakap secara FB Live dengan hebat. Itu je. So please buat analisa tentang diri sendiri. Try bercakap dulu. Okey, kalau tak nak buat FB Live,
try guna video. Dulu zaman dulu saya buat marketing, Sifu suruh bercakap depan cermin. So kita tidak ada bukti. So trainer akan tengok berapa kali kita sebut A. Now kita ada kamera, just rakam cakap seorang-seorang depan kamera, jangan buat live lagi. Cakap depan kamera, present kan Kak Faziah, present kan apa yang you tahu. Kak Faziah tahu pasal forex banyak kan, cerita tentang pelaburan, cerita, and then dengar balik berapa kali you sebut A. Kalau banyak you sebut A, maksudnya you masih, kita masih belum mantap untuk bercakap, untuk secara live untuk bercakap. Macam Kak Faziah, orang lama dengan saya kan, Kak Faziah biasa tengok saya jadi MC cakap di hadapan 500 orang di dalam hotel. Kak Faziah salah seorang sahabat saya, kakak saya di dalam perniagaan networking dari dulu lagi. Okey, so, Kak Faziah dah biasa tengok kan saya bercakap terpental 500 orang, bukan senang tuan. Walaupun dah biasa bercakap, tapi nak bercakap depan orang ni kadang-kadang takut juga orang tanya soalan balik, orang tembak kita kan, orang santau kita kat depan kan, macam-macam fikir. So kaki tu menggigil jugalah. Tapi macam mana kita nak mahirkan bercakap? So hari ni kita ada medium, iaitu FB Live ni akan bantu kita. So please, lepas habis video saya ni, tak percaya nak analisa tentang diri saya, kalau tuan-tuan nak analisa tentang diri saya, betul ke Masih Siro ni boleh bercakap depan FB Live, boleh bercakap depan trainer? Minta tuan-tuan perempuan analisa balik video saya ni, berapa kali saya sebut A dalam masa 1 minit. Jika banyak, lebih 10 kali, maksudnya saya masih belum layak untuk menjadi trainer, masih layak untuk menjadi seorang speaker yang bagus. Sebab apa? A tu dia banyak berfikir lagi. Okey, kalau kata kita buat video untuk YouTube, kita boleh delete, kita boleh edit, buang buang di situ audience akan start tengok you punya keyakinan diri, dan juga you punya kepakaran, dan you punya kemahiran, dan you punya apa orang cakap ni, you punya kompetensi, okey, how you competent tentang you punya subject matter yang you nak bercakap. Okey, so hari ni pertama, okey, kalau ada pen tu, ada pen tulis. Okey, yang pertama, macam mana kita nak bagi FB Live kita menarik? Pertama adalah dapatkan engagement. Dapatkan engagement. 3 kali saya ulang dalam nota saya ni, engagement dengan audience. Siapa tengok ni mula dia waktu saya bagi salam. Okey, walaupun 2 orang baru timbul mula pagi tadi, saya bagi salam, apa saya buat? saya tanya, dengar suara saya tak? Dengar suara saya dengan clear tak? Dengar suara saya dengan jelas tak? Kalau dengar suara saya dengan jelas, tolong bagi like, tolong bagi love. Ini selalu yang digunakan oleh Dr. Nordin, tak silap saya, Dr. Nordin yang banyak bagi tips. Kalau dia bagi FB Live ni, saya tengok beribu-ribu orang akan tonton FB Live beliau. Dan beliau selalu tanya, clear tak suara saya? Tolong bagi love, tolong bagi like. So you try untuk attract, untuk engage dulu. Engage maknanya macam engage, betul nang, approach, engage. So kita engage dulu. Cara engage dia adalah tanya, minta je bagi like, minta je bagi love, minta je bagi apa dulu. Dengar tak suara saya? Kalau dengar suara saya dengan clear, tolong bagi like, boleh? So kita engage dengan dia dulu. Itu pertama asas untuk kita nak buat FB Live. Saya nak buat ni pun saya tulis nota. Macam Kak Faizal saya tanya ni, perlu ke tulis nota kecil? Perlu. Okey, perlu. Okey, bagi saya jawapan saya perlu. Walaupun you dah memang you cakap influence, memang you adalah seorang memang talkative, memang you adalah seorang impromptu punya orang, tapi you kena ada point untuk bercakap. Dan kadang otak kita ni lupa, bila orang tanya soalan, tiba-tiba kita tengah bercakap, kita lupa pula apa point kita. Okey, so macam mana tadi saya cakap, kita minta orang bagi komen, kita minta orang bagi soalan, so kita engage dengan orang tu. Itu yang pertama. Okey, tips kedua. Okey, tips kedua untuk bagi secara asas untuk bagi FB kita menarik adalah, kita masa kita buat rakaman FB Live ni, kalau boleh macam saya sekarang buat, gunakan vertical, jangan guna horizontal. Kalau you guna horizontal camera, faham kedudukan kamera macam ni, ni macam ni lah. Okey. Ini adalah vertical, ini adalah horizontal. Kalau you buat video untuk YouTube, siapa YouTubers yang tonton YouTube saya, video yang saya buat semua berbentuk macam ni. Okey, berbentuk horizontal. Tapi kalau you buat FB Live, you kena buat vertical. Macam ni saya buat sekarang, vertical. Kenapa kena vertical? Kenapa kena buat vertical? Sebab orang tengok tu dia akan keluar cantik nanti. Tak percaya? Cuba buat, ambil kamera handphone lagi satu kat sebelah, cuba tengok kat sebelah. Pinjam handphone kawan kat sebelah, try you buat. You tengok, you bezakan dia. Bezakan. You buat horizontal and then you buat vertical. Ingat tip nombor 2 adalah perlu buat vertical. Itu untuk tip nombor 2 yang saya dah buat
buat kajian sendiri maknanya disclaimer, penafian, jika ianya tidak sesuai untuk anda, saya tidak menjamin ianya adalah menarik untuk anda. Okey, alright. So kalau kata ianya menarik, anda kena buat dulu, dan proven method saya ianya lebih menarik apabila kita buat bentuk vertical berbanding kita buat horizontal. Tapi kalau you nak buat video untuk YouTube, you kena buat bentuk horizontal, kena buat melintang, jangan buat menegak. Okey, tu tip nombor 2. Okey, now jika ada persoalan terus tanya supaya saya terus jawab. Okey, alright. Nombor 3. Jadi nombor 3, sebelum kita nak bercakap depan orang, kita nak bercakap depan orang lah. FB Live mesti bercakap depan orang. Takkan nak bercakap depan kucing, betul tak? Takkan nak bercakap depan cicak. Takkan nak bercakap depan lipas. Kita nak bercakap dengan orang. Orang ni perlukan emosi. Orang ni nak sesuatu daripada kita. Orang yang menunggu saya bercakap ni, saya tengok dalam ni lebih kurang dekat 13-15 orang lah. Okey, alhamdulillah. Mereka ni manusia, orang yang memerlukan sesuatu daripada kita. So apa yang kita kena buat adalah kita kena ada good lighting. Okay? Kena ada good lighting. Kena ada pencahayaan yang bagus. Okey, nampak? Saya pagi ni, saya letak cahaya, lampu di mana? Okey, kalau kata siang, pagi, kalau tuan-tuan biasa tengok saya buat FB Live, saya jarang berada dekat sini. Saya biasanya saya akan buat FB Live dalam kereta. So, apa dalam kereta, waktu siang, kalau saya buat dalam rumah, bising. Anak saya dah bangun, isteri saya buat kerja, mak saya sapu sampah kat luar, so isteri saya kemas rumah. So, ianya akan mengganggu kita punya FB Live kita dengan bunyi bising, dengan apa. Kalau tuan-tuan perasan, saya kalau buat FB Live, saya akan duduk dalam kereta. Saya ambil pelajaran tu daripada Najwa Latif pada tahun 2010. Tak silap saya, Najwa Latif baru naik. Dia main gitar di dalam kereta Avanza bapaknya. Okey, kenapa waktu saya fikir, kenapa Najwa Latif main lagu Cinta Muka Buku ni, semua lagu-lagu dia, saya minat waktu tu, di dalam kereta Avanza. Rupanya itu adalah studio terbaik. Maksudnya kedap bunyi. Tidak perlu ada studio. Hanya dalam kereta dia main gitar dengan adik dia. Adik dia rakam. Dan suara dia kedap bunyi. Maknanya tidak ada bunyi dari luar. So, kalau siang, biasanya saya akan buat FB Live di dalam kereta. Okey? Kalau waktu subuh macam ni, anak belum bangun ke apa, saya akan buat kat sini lah. Dan kenapa saya tak buat kat sini waktu siang? Sebab belakang saya adalah cermin. Cermin adalah matahari naik. Bila matahari naik, saya membelakangkan cahaya. Bila membelakangkan cahaya, muka kita jadi gelap. So, lighting, pencahayaan juga amat penting. So, dalam untuk buat asas FB Live yang menarik, cahaya adalah penting untuk anda. Biar orang nampak muka kita. Biar bukan nampak kita. Okey, trim muka bagi cantik, bagi handsome sikit, bagi orang tengok. Okey, hari ni saya pakai kopiah ni bukan nak nampak alim. Okey, pakai without bukan nampak alim, sebab saya baru lepas main subuh. So, kebetulan pakai macam ni, tak pakai apa-apa lagi, pakai macam ni, saya terus cakap lah. Okey, dah nama pun live. Kita dapat ilham, Allah Ta'ala bagi ilham, apa aku nak bercakap, kita terus bercakap hari ni. Okey, itu tip nombor 3 saya cakap dia. Okey, tip nombor 4 dalam nota saya. Semua saya cakap, saya tulis dia. Kak Faziah, bagus soalan Kak Faziah dia. Okey, nombor 4. Okey, kita kena buat research headline kita. Sebelum saya bercakap tadi, saya buat research tentang headline saya dulu. Okey, bukan main-main tuan. Nak bercakap, saya akan buat research apa headline paling penting. Kalau orang yang biasa buat biasa buat iklan di FB ke di mana-mana, mereka mementingkan headline. So, kalau Aidin kecam hebat masa live, apa yang kata Tuan Syiro? Okey, Kak Faziah. Kak Faziah lama pengalaman dengan saya. Okey, saya jawab soalan ni dulu Okey, Kak Faziah lama bersama saya. Bila saya ni bercakap dalam FB Live, orang nak kecam kita, kita boleh buat dono je. Kita boleh buat tak layan je. Kita anggap macam tak nampak je. Betul tak? Dia scroll laju, macam tak nampak je. Tapi Kak Faziah ingat tak? Waktu saya buat, saya sebagai MC, saya sebagai trainer di hadapan 500 orang di Palma Hotel, di Carlton Hotel Shah Alam. Di mana hotel lagi Kak? Banyak kita buat setiap hari Rabu saya akan buat talk di mana? Di Ampang. Betul tak Kak Faziah? Betul tak? Di Ampang. So, saya rasa setiap minggu saya akan bercakap setiap hari Selasa dan setiap hari Khamis untuk once of our company dulu. Saya akan bercakap lebih kurang dalam 100 orang. Angah Raja Lawak ada dalam tu. Azrul Raja Lawak, semua dalam tu. Semua peserta kita. So, waktu tu lagi takut. So, apa ilmu kalau kata kena kecam? Kalau kata kita secara live dekat luar, orang kecam kita, selalunya saya tak layan. Saya akan bangun, saya akan cakap, boleh tak tuan-tuan, siapa nama tuan? Encik Ali. Semua sekali bertepukan pada Tuan Ali. Dan sekejap lagi lepas habis, saya akan jawab soalan tuan. Sebab apa? Saya tidak mahu mengambil masa yang panjang untuk layan soalan tuan dahulu. Sekejap lagi saya akan jawab. Terus, kita masuk poin seterusnya. Sama juga dalam kita buat FB Live. Sama juga bila kita buat FB Live, kalau ada orang kecam kita, jawapan kita apa Kak Faziah? Terima kasih tuan kerana bertanya soalan tersebut. Tuan nak kecam saya, sekejap lagi saya akan jawab. Bagi saya habiskan dulu saya punya
topik saya. Lepas ni kalau kata tuan tak puas hati, tuan boleh PM ataupun saya akan PM tuan, ataupun tuan tinggalkan nombor telefon tuan kat sini, saya sendiri akan hubungi tuan. Bagi confident kat dia. Confident. Saya akan hubungi tuan lepas ni. Cuma saya tidak boleh menjawab di sini sebab soalan tuan macam nak kecam saya. Cakap correct ke? Soalan tuan macam nak kecam saya. Biar saya habiskan topik saya dahulu, saya akan hubungi tuan lepas ni. Kenapa? Saya buat live secara jujur, secara ikhlas, secara tidak ada apa-apa ragu-ragu, sebab tu saya buat live, bukan rakaman. Kalau rakaman ni boleh tipu. Rakaman rancangan Hari Raya dibuat 3-4 bulan sebelum Hari Raya. Okey, itu rakaman. Tapi bila tunjuk hari raya pertama, menari, pegang ketupat, pegang dodol, kacau dodol semua, itu adalah lakonan. Berapa kali cut action. Tapi kalau live, kalau tengok pembaca berita Mak Saleh tu, live terkentut dalam live. Terkentut, kawan terkentut, kawan sebelah tak tahan terus gelak. Nampak? Tu live. So live ni, so kita adalah orang yang yakin. Terkentut dalam live kat TV. You boleh tengok dekat YouTube, viral benda tu, pembaca berita terkentut. Kan? Kawan dia kat sebelah pun tergelak. Itulah live, itulah bahayanya live. Okay? So live ni tak boleh main-main. So kalau kata ada orang kecam kita kak, just terus jawab je, terima kasih tuan soalan tersebut, saya akan jawab selepas ni. Sebab apa? Jangan untuk elakkan mengganggu saya punya pembentangan, saya punya perkongsian pada pagi ni. Okey, lepas ni saya akan PM tuan sendiri untuk jawab soalan tersebut. Okey, terus sambung. Jangan layan dah, jangan layan. Lagi you layan, lagi melambatkan. Orang lain tengah tunggu ni, tip-tip you. Orang yang negatif ni tolak tepi terus. Alright. Okey, seterusnya. Okey, buat research tentang headline tadi buat research. Patut atau boleh ke kita minta orang share, like, komen live kita tuan? Boleh Nick. Memang patut kita minta. Sebab kita kena minta. Kita jangan, macam saya tegur minggu lepas saya tegur, dua orang buat grup tentang nak iklankan perniagaan. Grup WhatsApp saya tak kenal siapa dia punya admin, tiba-tiba nama saya dalam tu. So saya terus bagi teguran dalam tu, this is not the good ethic. Okay, etika marketing business. Sebab apa? You add orang tanpa kebenaran. Tapi apa salahnya you buat satu link, jemput orang datang ke channel you, jemput orang datang ke you punya WhatsApp, ataupun jemput orang komen you punya video, minta orang share. Tolonglah share. Kalau benda ni bermanfaat, tolonglah share. Tolonglah share benda ni kalau benda ni bermanfaat. Kalau benda ni bermanfaat dan orang gunakan ilmu ni untuk kebaikan, menggunakan ilmu live ni untuk lakukan produk mereka pada hari ini, dan produk mereka dibeli dan duit itu boleh buat anak mereka makan untuk buka puasa. Nick Izwan, brother, Nick pun akan dapat pahala kat situ. Pahala macam mana orang berbuka puasa, tapi orang tak nampak benda ni. Sebab ni ilmu ni orang tak nampak. Kena mendalam tu, nanti orang cakap saya ustaz pagi ni. So just minta aja, minta tolong live, like, komen live kita ni. Tolonglah. Bukan minta duit pun, tak kena bayar pun. Tapi kalau orang tak nak like, tak nak share, tak apalah, bukan pasangan. Kak Nolida, Puan Nolida belum bersedia untuk go live. Tak apa kak, ini sebabnya saya bagi tip. Bila kita bagi tip, and then baru kita akan confident. Puan Nolida bakat doktor, PhD. Saya doakan insya-Allah lepas ni. Ni subuh ni, waktu mustajab ni, nak tunggu duha ni. So saya doa Kak Nolida kita akan jadi doktor lepas ni, doktor PhD insya-Allah bahagian OSHA. So you mesti boleh buat live. Sebab apa? Akan datang, orang akan tengok kita. Orang nak tengok kita bercakap depan kamera. Okay? So hari ni live ni amat penting. Okay? Right. So tadi saya cakap saya tertangguh dekat research headline, betul tak? Okay, so research headline ni bagi orang copywriters dengan orang yang biasa buat copywriting dengan storytelling ni, mereka memerlukan headline. Bila headline kita mantap, kalau you tengok video saya sebelum ni ataupun boleh beli saya punya nanti saya akan letak kat description saya punya description tu saya akan letak saya punya link ebook saya berkenaan dengan buat headline ataupun ayat memukau pelanggan. Saya boleh bagi percuma. Anda boleh download secara percuma ebook saya, ayat memukau pelanggan. Tak ada masalah, saya bagi percuma je. Okey, so headline tu amat penting. Okey, sama-sama ni notice tak, bila kita kerap kena kecam dengan kuasa virus, seharusnya sale kita meletup sebab kita akan ada ramai follower. Betul, saya setuju. Bila ramai orang kecam kita akan ramai follower. Itu yang dilakukan oleh Ali Shukri. Itu cakap nak bercerai, tiba-tiba tak dia bercerai. Itu semua standard. Okey, itu semua benda-benda orang kecam lagi dia akan jadi viral. Suara tak sedap nyanyi lagu Hari Raya bersama sanak saudara kita berkumpul, orang kutuk, orang kecam. Tapi bila orang kecam, orang viralkan dia. Lala dia yang famous. Biasa kita dengar lagu dekat radio, lagu tak sedap kan, tapi tiba lagu jadi sedap. Kenapa?
lagu macam ni kan, lagu macam ni. Tapi bila DJ tu main hari-hari, kita duduk bawa kereta 5-6 jam bawa kereta pergi kerja, balik kerja dengan jam, lalu kita pun terikut-ikut lagu tu. Sebab manusia ni behavior dia, otak dia akan terperangkap dengan benda yang dia selalu tengok, dengan benda yang selalu dia menyampah. So kalau kata macam kita menyampah dengan orang lah, tengok tak suka orang, lalu esok kahwin dengan orang tu. Macam tu lah, bila kita kena kecam, virus sel kita insyaAllah akan naik pula. Sebab apa? Orang yang positif akan memerhati pada sudut positif. Orang yang negatif dia akan melihat pada sudut yang negatif. So kita nak tarik orang yang positif. So orang yang negatif ni akan lari. Okey. Amin. Okey, saya doakan Kak Ida Okey, saya pergi ke research dulu research untuk headline. Ini saya bagi tip. Yep. Macam mana kita nak dapatkan headline ni untuk kita nak bercakap? Sebelum saya bercakap tadi, saya gunakan saya punya satu URL yang saya akan setiap kali saya nak buat headline ke untuk saya bercakap, saya akan buat research dulu kat situ. Tapi you kena guna in English sebab benda ni in English. Sebab kalau kata you guna bahasa Melayu, dia tak dapat detect. Dia akan bagi berapa persen you punya tarikan, you punya kekuatan untuk you punya buat live. So nanti dekat bahagian komen saya akan letak dia punya link bahagian komen siapa yang berminat, jadi saya akan letak di bahagian komen dia punya link. So you sebelum buat live, sebelum you nak bercakap ke apa benda, sebelum you nak buat e-book ke nak tulis ke apa, you boleh klik dekat website tersebut. Tak silap saya website tu saya selalu guna Amin Institute. So you just type je. Tapi kena type bahasa Inggeris lah. Tapi lepas dapat persen saja, tukar dalam bahasa Melayu. Contoh petua buat video FB menarik, contoh. Tapi tukar bahasa Inggeris lah. How to make attractive FB live. So dia akan dapat bagi berapa persen? 30% kekuatan you punya headline. 30%. And then dia akan beritahu orang siapa golongan yang akan dengar you punya FB live. Okay, orang intellectual, orang biasa atau apa dengan headline tersebut. So kalau kata macam tak kena aja, dia punya persen 10%. So you tukar balik dia punya tajuk. Bila you tukar dia punya tajuk, dia akan bagi persen 50%. So lagi tinggi persen tu, maksudnya lagi menarik you punya FB live yang orang akan tengok. So nanti saya akan share dekat bahagian komen. Just klik dekat situ and then type dalam bahasa orang putih lah. Ini tukar bahasa Melayu balik. Okay, alright. Okay, itu tip nombor 4. Yang kelima, okay, yang kelima tak akhir ni. Okay, yang kelima ni penting. Bila kita buat FB live, kita kena have fun, kena enjoy. Tak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya Masa Syiro, terima kasih kerana bersama saya. Hari ni pagi ni saya nak share, saya nak berkongsi tentang tip kita nak buat FB live. Bersama saya kejap lagi saya akan share. Jangan macam tu. Itu membosankan. Orang tengok je orang terus belah. Okay, so bila kita nak buat FB live, jadi diri kita sendiri, jangan jadi diri orang lain. Tengok macam World Speaker Club, macam Tuan Rizal, mereka semua memang dah hebat. Mereka memang semua hebat bercakap apa semua depan kamera apa semua. Kita cuba jadi macam mereka, kita belajar ilmu daripada mereka. Tetapi jadilah diri kita. Jadi diri kita dulu. Macam mana diri kita? Jadi diri kita, kita enjoy. Tak perlu nak fikir lawak bodoh. Sampai nak, kalau aku tak buat lawak ni, orang tak gelak pula, orang tak tengok, tak atraktif. Aku punya video ni tak attract orang. Tak perlu. Biar seorang tengok pun. Ada view kosong, tak apa, teruskan bercakap. So kita kena training kita punya cara bercakap. Okey, boleh kira tak tadi saya cakap? Try sambil cakap ni, try kira berapa kali saya sebut A. Kalau saya sebut 10 kali A, please komen bawah tu, Tuan Syiro masih tak layak cakap FB live. Okey, bila cakap A banyak kali tu, itu menunjukkan you masih kena training untuk bercakap depan kamera. Okey, cuba ada yang dah ada kira. Kalau ada kira lebih 10, beritahu saya akan tutup live saya terus. Maknanya saya belum layak untuk bercakap live dekat sini. Okey, so berapa kali A menunjukkan anda punya kekuatan untuk bercakap depan kamera secara live depan orang. Ni saya pun risau depan orang ni, tapi saya buang semua tu. Depan saya letak berani, belakang saya letak ketakutan. Kadang-kadang ketakutan dekat depan, berani kat belakang. Dia kena cepat-cepat tukar. Okey, so FB live ni memainkan peranan penting daripada otak, kita punya parasimpatetik apa semua ya. Kalau guna neurologi punya kajian, mereka mempunyai benda-benda macam ni, macam NLP apa semua. Okey, so bagi orang yang nak buat live, itu ada antara tipnya. Yang kelima saya cakap ni, kena have fun and enjoy. Okey, jangan berlakon, jangan nak fikir buat lawak bodoh, lawak yang kita tak pernah buat, kita nak buat kalau orang tak gelak. Betul tak? So tak payah. Jadi diri you sendiri. Enjoy. Cakap enjoy je macam saya cakap. Okey, tadi saya cakap contoh saya cakap dia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Mr. Shiro. Saya nak bercakap tentang tips kita nak bercakap dengan menarik dalam FB Live. Bosan tak? Bosan kan? Sebab apa? Kita bukan diri kita. So tapi kalau kita seorang yang enjoyable ataupun kita seorang pemalu, kita kena ubah kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, Puan Nolida bersama saya, Tuan Shima, alhamdulillah, Puan Yakin, Puan Lin. Oh, Puan Lin, cikgu tuition kita, guru tuition kita yang hebat, guru bahasa Inggeris kita yang hebat, sahabat saya, daripada Kirara. So, Assalamualaikum. Terima kasih bersama saya pada pagi ni. Apa khabar semua? Sihat ke tak sihat? Sihat kan? Kalau sihat, bagi komen sikit, bagi like sikit, bagi love sikit kat saya, boleh tak? Sebab apa? Kerana hari ni saya nak share tip-tip untuk kita buat FB Live menarik. Nampak? Nampak beza Nampak beza. So, kena enjoy. You penat ke? You dahaga ke? Tengah puasa bercakap banyak ni tak boleh. So, you kena tunjukkan you positif di hadapan kamera. Sebab apa? Mereka semua yang mendengar apa you cakap memerlukan aura positif daripada you as a speaker, as a trainer. Mereka memerlukan idea yang positif daripada kita. So, kita kena bagi aura positif. Jangan bagi aura yang negatif secara lonely, tak ada semangat apa semua. Okey, saya bagi tip bonus 5 tip saya bagi dah. Saya bagi tip bonus kat sini. Tip bonus saya adalah tadi saya tulis last tu, tip bonus saya cakap kalau saya tak bagi ni rasa macam tak ada penutup pula. Tip bonus saya adalah call to action. Okey, di akhir kita punya presentation, kita jual barang ke, kita nak edit influencer ke, kadang-kadang kita nak buat FB Live ni, kita nak edit influencer, kita nak influence orang dulu, nak bagi orang kenal kita, nak brandingkan diri kita. Kedua, kita buat FB Live ni memang kita direct nak jual barang. Ketiga, kita buat FB Live ni untuk kita nak sampaikan dakwah banyak sebab. So di akhirnya kita kena buat call to action. CTA kita, call to action adalah amat penting. So apa CTA dia adalah, tuan-tuan dan puan, andai video saya ini memberi manfaat kepada orang lain, tolonglah share, like. Mungkin sebab apa? Mungkin dengan perkongsian daripada saya ini, tuan-tuan puan-puan tolong sebarkan lagi. Ianya akan memberi manfaat kepada orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan sebaik-baik insan adalah insan yang dapat menambah nilai dalam hidup orang lain. Wah, nampak tak? Cara closing dia tu, cara kita punya call to action. Tuan-tuan puan-puan, saya menjalankan pusat tuition ni dan melahirkan ramai pelajar yang dapat A. Apa salahnya tuan-tuan puan-puan tolong sharekan saya punya video live saya ni, supaya ramai lagi ibu bapa mengenali pusat tuition saya, pusat tuition Cikgu Lin. Okey, supaya lebih ramai ibu bapa mengenali pusat tuition saya. Dan janji saya, dengan segala apa pengalaman yang saya ada, saya akan bantu anak-anak, sahabat-sahabat tuan-tuan puan-puan yang tuan-tuan puan-puan tolong sharekan, untuk mereka dapat banyak A dalam PMR zaman saya dulu, PT3, UPSR ataupun SPM tahun hadapan. Okey, tuan-tuan puan, hari ni tolong share saya punya perniagaan. Jika tuan-tuan puan tolong sharekan saya punya perniagaan, apa yang saya bercerita hari ni, kemungkinan produk saya dapat jual hari ni, dan kemungkinan duit yang saya dapat tu saya boleh infakkan kepada orang yang susah dalam PKP ni. Jadi tolong share dan tolong komen. So call to action tu penting. Ataupun tuan-tuan puan, jika tuan-tuan berminat untuk menjadi student saya dalam penulisan e-book, ataupun tuan-tuan perempuan berminat untuk menjadi mentee saya dalam pelajaran tentang cara bercakap, cara jadi usahawan, klik nombor pautan yang saya beri dalam komen, ataupun terus call saya 011-2561-8098. Saya ulang, 011-2561-8098. Saya ulang kali ketiga, 011-2561-8098. Hubungi saya segera. Tak payah telefon. Takut telefon saya tak jawab, takut saya vibrate, ataupun takut anak saya tengah main handphone saya, tengah tengok YouTube. So, tengah tengok Didi and Friend, tengah tengok Ejen Ali. So, apa yang anda perlu buat, hanya WhatsApp dahulu supaya WhatsApp tersebut tertinggal. Tapi jangan kecil hati jika saya lewat respon. Saya akan respon kemudian. So, jika ingin menghubungi saya untuk mendapatkan tip-tip seterusnya, hubungi saya melalui WhatsApp nombor telefon yang saya beri tadi, ataupun pergi ke channel YouTube saya. YouTube saya senang, Master Jarak Shiro, Master Shiro. Just cari YouTube saya, ada akaun Google, just subscribe saya punya YouTube dan juga tekan button loceng supaya anda akan dapat notifikasi daripada saya apabila saya masukkan video-video tutorial yang baru kepada anda. Okey,
Selalu orang sakit boleh buat FB live kepada orang sihat. Surely tuan have a strong mind. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nurida, Kak Nurida. Terima kasih. Saya doa Kak Nurida pun berjaya dan PhD doktor akan datang. Sebab apa, Puan Nurida pun banyak doa untuk saya. Alright. Saya selalu biasa orang cakap orang sakit kan, sebab saya selalu cakap saya sihat. Sahur tidur pun makan ubat. Okey, sahur makan ubat. Buka puasa makan ubat. Okey, nak tidur makan ubat. Tu hidup saya sekarang. Tapi saya nakkan orang positif. Saya nakkan orang positif dia begitu mustajab doa ini. Sebab tu saya buat live. Allah Ta'ala bagi saya ilham. So ingat, bonus tip saya ada 5 tadi. Dan bonus tip yang ke-6 adalah call to action. Selamat pagi, Assalamualaikum. Cikgu Salina baru menonton. So Cikgu Salina boleh tengok balik lepas ni lah. Okay, cara nak buat FB live dengan menarik secara asas. Okay, so yang ke-6, kena ingat, call to action. Letak nombor telefon kita, beritahu apa yang mereka akan dapat daripada FB live kita. Okay, alright. So jangan lupa komen, like dan share. Okay, share video saya sebanyak mungkin jika ianya bermanfaat. Yang penting tuan-tuan perempuan, insan yang sempurna tidak ada. Yang sempurna hanyalah Allah Ta'ala. Tapi insan yang baik adalah insan yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka berilah manfaat kepada orang lain. Tambahlah nilai kepada hidup orang lain. Walaupun kita susah, walaupun kita tidak larat, walaupun kita tidak berdaya, walaupun kita tidak mampu dengan kewangan. Tapi jika Allah Ta'ala bagi kita mulut dan lidah untuk bercakap, gunakanlah dia untuk kebaikan, untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jika kita bisu tidak boleh bercakap, gunakan tangan kita, apa yang kita boleh buat untuk bantu orang lain. Nampak sampah dekat tangga, selai, ambil tolong buang. Nampak benda yang kotor, ambil tolong buang. Jika kita tidak ada tangan, ada kaki boleh berjalan, gunakan kaki tersebut ke arah benda kebaikan. Fikirkanlah apa yang Allah tak bagi kita nikmat yang kita boleh gunakan untuk manfaatkan hidup orang lain. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Terima kasih Kak Fazia. Kak Fazia kenal saya amat lama dan saya doakan Kak Fazia sihat. Saya doakan sihat. Saya doakan semua yang menonton video saya pada pagi ini sihat, berjaya dan dipermudahkan urusan daripada Allah Ta'ala. Siapa yang baru menonton boleh tengok balik. Okay? Dan saya minta tuan-tuan perempuan kira berapa kali A saya sebut. Jika lebih 10 kali saya sebut A, saya dengan ini mengiktiraf diri saya belum layak untuk buat live FB untuk anda. Saya ulang. Pertama, apa pertama tadi? Pertama adalah engage with audience. Bila kita nak start bercakap, kita kena engage with audience. Minta dia, okey ke suara saya, dengar ke, clear ke tak clear, clear ke tak, clear. Okey, clear. Okey, kalau clear bagi love, bagi like, bagi komen. Okey, terima kasih. Engage dengan audience. Nombor 2 dalam nota saya, kita buat video kena vertical. Ini kajian saya sendiri Kena vertical. Maknanya vertical, menegak. Jangan horizontal. Jangan melintang. Sebab apa melintang ni hanya sesuai untuk you buat video YouTube. Okey? Tak percaya? Ambil 2 handphone, buat sekarang. Cuba tengok 2 handphone. Kalau buat vertical, lebih sesuai untuk kita buat dalam bentuk untuk buat live. Okey, yang ketiga saya ulang adalah good lighting. Maksudnya pencahayaan bagus. Sama-sama Kak Fazia. Okey, pencahayaan kena bagus. Cahaya kena terang macam ni, biar orang nampak muka kita. Yang handsome ni, kita kena cakap muka kita handsome. So Allah Ta'ala jadikan kita ni adalah sebaik-baik kejadian. Janganlah malu. Nak malu apa kan? Dah share, moga akan ada keberanian buat FB live. Saya doakan Kak Zuraini, kakak saya, Kak takziah kan, salam takziah ya. Salam takziah pada arwah ayah, dan kita doakan bagi Al-Fatihah pada Kak Zuraini kita yang telah kembali ke rahmatullah. Saya tahu arwah adalah ahli syurga. Itu yang saya tahu. Allah adalah ahli syurga. Itu saja. Sebab saya pernah berjumpa arwah. Arwah adalah seorang yang sangat baik. Okey, kita doakan, kita sama-sama Al-Fatihah kepada ayah Puan Zuraini lepas ni. Okey, yang ketiga adalah, saya ulang balik sebelum saya habiskan saya punya video pada pagi ni. Yang ketiga adalah buat research headline. Dalam komen sekejap lagi saya akan bagi satu link URL. Sebelum tonton buat apa-apa video live ke apa, you just gunakan that URL, type dulu dia punya headline, and then tengok berapa persen yang dia punya sistem tu bagi. Kalau sistem tu bagi tinggi, maksudnya you punya headline dah powerful, jadikan tajuk. Okey, cuma kena guna bahasa Inggeris. Sebab apa? Sistem tu dibuat oleh Mak Saleh. Kalau you letak bahasa Melayu, tip buat FB live menarik, memang dia keluar kosong lah sebab you tak faham. So saya akan bagi, saya share secara percuma. Gunakan benda tu untuk you nak cari headline yang menarik. Gunakan English and then you tukar dalam bahasa Melayu. Okay, alright. How to speak
impromptu. Contoh how to ke. So buat bahasa tu dia akan bagi berapa persen, and then dia akan bagi analisis orang golongan mana yang akan tengok video you kalau you guna that headline. Macam pagi ni saya type tadi, dia keluar intellectual. Maksudnya orang yang dengar hari ni, pagi ni, alhamdulillah, siapa yang menonton pagi ni, anda adalah orang yang intellectual. Sebab headline yang saya buat pagi ni adalah untuk orang yang intellectual. Sebab tu yang timbul Kak Zuraini, Kak Fazia, Kak Nolida, semua orang intellectual ni. Tadi sahabat saya, pegawai tentera, semua ada kat sini. Puan Saza, top seller ebook kita, ghostwriter, semua ada kat sini. Maksudnya orang intellectual yang timbul sekarang. Nampak? Semua orang intellectual. So headline saya tu tepat dengan saya punya research tadi. Okey, yang keempat, okey, kena have fun, enjoy. Okey, dah kelima. Have fun dan enjoy. Okey, enjoy. Jangan jadi orang lain, jadi diri kita sendiri. Bagi senyuman. Sedekah ni pagi-pagi ni, sedekah yang tak ada duit nak bagi, sedekah. Senyum kat orang, senyum. Have fun untuk bercakap. Have fun, jangan bercakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Masih Syiro, saya ini saya nak buat live. Terus cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Masih Syiro, hari ni saya nak berkongsi tentang macam mana tip kita nak bercara, asas untuk kita nak bercakap depan orang secara confident. Okey, hari ni saya nak bercakap tentang smart matematik untuk anak-anak perempuan. Saya Cikgu Sarina. Saya nak cakap pasal matematik. Ramai ni matematik, ramai yang orang tak suka matematik. Tapi tahu tak, matematik tu, tanpa matematik untuk bangunan, tanpa matematik kapal terbang tak boleh terbang. So kalau kita tahu pasal matematik, anak kita hebat pasal matematik, maksudnya anak kita akan satu hari nanti akan membantu banyak bidang dalam dunia ni, bidang kejuruteraan, bidang keselamatan, semua. So pastikan anda menonton video saya sampai habis. Saya akan bagi tip tentang smart matematik untuk anak anda. Nak tahu tak tip dia? Nak tahu tipnya? Tengok video ni cepat-cepat. Nampak cara kita bercakap tu, enjoy, jangan cakap cara boring. And then tips yang terakhir yang saya nak bagi adalah bonus tadi adalah call to action. Call to action, minta orang share, minta orang like, minta orang komen, minta bagi nombor telefon, bagi orang hubungi kita, bagilah kita punya link kita punya website, link kita punya channel YouTube, mereka subscribe YouTube kita. Okay, so jangan lupa subscribe YouTube saya. Alhamdulillah dalam masa 3 minggu sampai pagi ni saya cek saya punya subscriber saya pun terkejut, begitu laju. Saya dah dapat lebih kurang 200 lebih 240 ke 260, saya tak salah 260 kot, 260 subscriber dalam masa 3 minggu. So saya target sebulan, saya target dalam 500 subscriber. Doakan saya boleh tak? Sebulan 500 subscriber. So 2 bulan 1000 subscriber. Bila 1000 subscriber, saya dah layak menjadi boleh buat income daripada YouTube. Dah buat income dari YouTuber, dia jadi YouTubers pula. Nampak? So hidup kita kena ada matlamat, hidup kita kena ada sasaran, hidup kita kena ada impian, hidup kita kena ada goal. And then bila kita ada goal, baru kita boleh kejar for that goal. So kalau nak tengok contoh saya punya YouTube, macam mana saya bermula, tonton boleh tengok saya punya YouTube, how saya punya niche. Saya punya niche adalah tutorial. Saya tak buat parodi. Sebab apa? Saya takut bila buat parodi, takut berdosa dengan orang yang saya buat parodi tu. Ambil video orang, lepas tu kita buat rakam-rakam bagi orang gelak. Saya takut berdosa dengan orang-orang yang video kita ambil tu. Kita buat parodi, orang gelak, memang kita dapat subscribe ramai, tapi nanti takut dosa tak tertanggung kat akhirat. Baik saya bagi tutorial secara percuma, orang dengar, orang dapat ilmu, saya dapat pahala. So alhamdulillah 3 minggu ni subscriber saya lebih kurang 260. Adik tip je, siapa nak tip je, nanti tekan like. Siapa nak tip nanti saya akan bagi. Kok nak jadi YouTubers kan. Saya tak berniat nak jadi YouTubers pun. Saya sebab PKP ni saya punya laptop rosak, so saya tak boleh type saya punya ebook. So apa saya buat, saya hanya ada handphone Huawei saya hanya ada mic ni, and then saya hanya boleh buat video. So bila saya buat video, saya buat editing guna handphone saya dalam 2 bulan ni, terkurung di rumah, tak ada laptop, and then saya hidupkan balik saya punya YouTube dan saya buat YouTube channel. Alhamdulillah 200 lebih dah, 260 tak silap saya pada pagi ni. Dan saya doa hari ni jejak 300 subscriber. So sebulan saya target 500 subscriber, 2 bulan 1000 subscriber. Dalam masa 2 bulan insya-Allah saya dah boleh buat monetize, saya boleh buat duit daripada YouTube pula lepas ni. So siapa nak belajar buat YouTube, insya-Allah, walaupun saya bukan terror YouTube sangat, tapi ilmu YouTube saya ada. Saya pernah belajar buat YouTube, macam mana nak buat subscribe YouTube apa semua, blogging apa semua, saya pernah belajar, tapi saya tak implementkan dia. Sebab apa? Saya lebih utamakan saya tengah build saya punya ebook store platform. So itu saya daripada saya. Ada apa-apa soalan, saya bagi dalam 30 saat untuk anda bertanya soalan sebelum saya tamatkan. Small note format lesson plan macam sesuai juga kan tuan untuk live AB. Betul Nick. Small note penting. Tak kira lah small note lesson plan ke apa. Janji you ada note. Okay, nak tulis kat tapak tangan ke, okay, janji you ada note. Okay, you ada note. Kalau kata ada
tripod yang tinggi macam saya ni, letaklah note tu kat belakang, beli macam tu, so dapatlah baca macam tu, betul tak? So macam saya tak buku, bukan nak tipu, tak buku. Sebab kalau saya tak letak buku, saya tak tulis, nanti dia jadi lupa. Macam pergi kedai pasar raya lah, bila isteri saya suruh beli, kalau saya tak tulis ataupun dia tak WhatsApp saya, ada je benda saya tertinggal, kan? So baik kita tulis, selamat tanda apa kita beli. Okay, alright. So nak beli pun, tulis pun ikut bahagian. So waktu PKP ni lagi bahaya, so kita kena cepat pergi berbelanja. So kalau nak beli susu, nak beli benda-benda yang makanan, buat satu line dulu. Okay, buat satu page. Bila nak bahagian sabun, satu line. So tak adalah kita dalam pasar raya tu kejap pergi sana, kejap pergi sini, kejap pergi sana, kejap pergi sini, kejap pergi sana, kejap pergi sini. So buatlah FB Live. FB Live cara berbelanja dengan PKP. Buatlah FB Live macam tu, training diri anda. Okey, Kak Faziah nak, insyaAllah tengoklah kalau saya free esok ke lusa ke, doakan saya free ke, saya akan share macam mana nak edit YouTubers. Tapi yang penting subscribe saya punya YouTube dulu. Hari ni janji kena subscribe saya punya YouTube. Tapi saya tak minta duit. Dia punya ujrah dia punya pengorbanan dia punya mahal adalah subscribe saya punya YouTube channel saya dulu. Saya jejakkan 300 minggu ni. Saya jejakkan 300 subscriber, insyaAllah. Alhamdulillah saya dah jejak saya punya sasaran untuk bulan ni dapat lebih kurang 300 ke subscriber pun alhamdulillah dah. Okey, itu saja daripada saya pagi ni. 30 saat dah habis. Jika ada apa-apa soalan, tinggalkan di bawah di bahagian komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Jika ada yang malu-malu nak tanya kat dalam komen, boleh PM saya, okey, di Messenger, ataupun boleh WhatsApp saya 0112561898. Dan juga jangan lupa subscribe channel saya Master Shiro dan tekan loceng untuk dapat notifikasi video-video terkini daripada saya, video-video tutorial daripada saya. Saya Master Shiro, Master Trainer anda, berkongsi untuk anda pada pagi ini. Mohon halal apa ilmu yang saya bagi. Doakan saya. Saya doakan anda yang menonton dan mendengar dipermudahkan oleh Allah, dimurahkan rezeki, diberi ganjaran pahala, diberi ganjaran syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.